Baru-baru ini saya dapat satu soalan daripada seorang rekan tentang kemulut politik yang ada di Melaka. Beliau bertanya, adakah tindakan sekarang ini adalah tindakan hasil daripada perbincangan parlimen yang sedang rancak ingin menguatkuasakan akta lompat parti? Apakah sebelum sahnya akta lompat parti atau diluluskan di parlimen akta lompat parti itu, adakah ahli-ahli parlimen ataupun YB ataupun adun-adun ahli Dewan Undangan Negeri sedang mengambil kesempatan untuk mengambil lompat parti, tindakan lompat parti sebelum diluluskan oleh parlimen? Ini adalah satu soalan yang cukup berat untuk kita rungkaikan bersama. Sukar untuk kita jawab dan sukar juga untuk kita sahkan dan iakan. Tapi pada pendapat saya, ada juga kebenaran soalan daripada rakan ini yang mengatakan bahwa adakah YB, ahli-ahli parlimen ataupun ahli-ahli Dewan Undangan Negeri sedang mengambil kesempatan berpusu-pusu keluar daripada satu sokongan, menarik sokongan daripada satu parti ataupun satu gabungan, dan ada juga yang ambil kesempatan lompat parti. Dan yang terkini, yang paling hangat lompat parti ini adalah daripada Parti Warisan Sabah. Beliau bukan lompat parti, tapi keluar daripada warisan dan telah menjadi mengisytiharkan. Beliau mengatakan bahwa beliau mengisytiharkan dirinya sebagai ahli parti bebas. Ini sesuatu yang sangat signifikan untuk politik Malaysia. Yalah, mungkinkah, saya hanya bertanya kepada kamu semua, mungkinkah perbuatan lompat-lompat parti di saat-saat akhir, kita akan katakan sebagai saat-saat akhir ini adalah kesempatan yang diambil saat kesempitan, sementara menunggu kelulusan daripada parlimen untuk mendapatkan kelulusan rang undang-undang untuk anti lompat parti. Dan yang terbaru yang paling menarik adalah pendapat yang dilontarkan oleh Safi Afdal, Datuk Seri Safi Afdal, kerana beliau sangat terkesan oleh tindakan lompat parti daripada Adun Sabah yang berasal dari Parti Warisan Sabah. Dan kebetulan pula beliau adalah seorang pemimpin yang tertinggi, antara yang tertinggi dan merupakan mempunyai jawatan dalam warisan. Dan apa yang dilontarkan oleh Safi Afdal sangat mengujakan diri saya. Saya sangat setuju dengan cadangan Safi Afdal ini. Beliau katakan bahwa kamu boleh merujuknya di dalam Sinar Harian, berita portal Sinar Harian. Safi Afdal mengatakan bahwa haramkan saja ahli yang berhormat ataupun YB ini diharamkan daripada bertanding mana-mana parti politik seumur hidup. Kenapa saya sokong pendapat Datuk Seri Safi Afdal ini? Kerana ini sesuatu yang baik. Masa depan politik Malaysia dan masa depan paling penting para pengundi. Para pengundi mengundi YB ini atas dasar kepercayaan mereka kepada YB itu. Bukan sekadar mereka percaya pada parti itu, tapi juga percaya pada pribadi, integriti, karisma, kebolehan, kepimpinan pemimpin YB itu. Tapi apabila mereka merosakkan kepercayaan, meruntuhkan kepercayaan, menidakkan kepercayaan para pengundi yang telah mengundi mereka ini sesuatu yang sangat tidak baik. Tidak baik untuk generasi sekarang dan tidak baik juga untuk generasi akan datang. Para pengundi menjadi mangsa, dan paling teruk lagi kalau ini menjadi ikutan kepada semua orang, semua YB yang akan datang. Jadi apa yang dikatakan oleh Datuk Seri Safi Afdal? Beliau mengatakan bahwa mengadakan pilihan raya pecat wakil rakyat sebagai hukuman kepada ahli politik yang melompat parti tidak cukup berat sebagai pengajaran, kata Safi Afdal. Maksudnya beliau katakan bahwa pilihan raya pecat, maksudnya kalau satu orang itu lompat parti, perlu buat pilihan raya baru untuk kawasan itu. Itu saya setuju juga, itu pun saya setuju juga, yaitu kalau ada orang lompat parti, otomatis kawasan itu menjadi kosong dan perlu diadakan pilihan raya baru. Ini untuk menjaga kebajikan para pengundi dan menjaga mandat tersebut. Tapi Datuk Seri Safi Afdal mengatakan itu tidak cukup untuk pengajaran kepada mereka. Nah, ini sesuatu yang sangat baik. Beliau berkata, jika pengedar dadah dihukum gantung sampai mati, ahli politik yang melompat parti pula sewajarnya digantung keahliannya daripada bertanding seumur hidup. Kalau pengedar dadah digantung sampai mati, kenapa tidak
YB yang lompat party ini gantung saja keahlian mereka seumur hidup, menurut Datuk Seri Muhammad Safi Afdal. Beliau yang juga ahli parlimen sempurna menegaskan pilihan raya pecat boleh diadakan, namun wakil rakyat yang melompat parti itu tidak seharusnya dibenarkan bertanding semula. Sama ada selama 2 penggal atau jangan dibenarkan bertanding langsung seumur hidup. Tidak perlulah dia berpolitik lagi karena mandat yang diberi rakyat sewaktu pilihan raya umum telah dikhianati. Benar apa yang dikatakan oleh Datuk Seri Safi Afdal ini. Saya bersetuju dengan pendapat beliau. Bagaimana dengan kamu? Kalau kamu setuju dengan pendapat Datuk Seri Safi Afdal ini dan setuju dengan apa yang saya katakan tadi, kamu tinggalkan komen di sini supaya kita dapat sama-sama merungkaikannya, berkongsi pendapat, dan akhirnya kita dapat memberikan apa yang terbuku dalam hati kita. Safi Afdal menambah, pengundi berhujan panas. Tiada kendaraan pun turun mengundi dengan harapan jalan kampung dibaik pulih. Namun bukan jalan kampung semakin baik, tetapi rumah dia ahli politik yang melompat parti yang semakin baik karena dia melompat, katanya kepada kru rasuah Baste baru-baru ini. Bagi kami yang di Sabah, kami tahu apa yang diceritakan, apa yang dimaksudkan oleh Datuk Seri Safi Afdal ini. Maksudnya begini, waktu kami mengundi dulu, tiada kereta pun kami jalan kaki. Tiada kendaraan pun kami jalan kaki. Walau macam mana pun susahnya di tempat kami mau mengundi, kami tetap jalan juga mengundi. Kerana kami mau siapa yang kami undi itu menang. Kami mau siapa yang kami pilih itu menang. Kami tidak mau menyesal. Lagipun itu tanggung jawab kita, itu mandat kita. Tapi kalau itu dikhianati, sakit hati bosku, sakit hati. Macam mana kamu? Tahan kamu tidak sakit hati? Sakit hati sangat. Dan yang paling menarik lagi, Safi Afdal mengatakan di sini menambah bahwa bukan jalan kampung yang semakin baik, tapi rumah dia ahli politik yang melompat parti yang makin baik. Kalau dulu size-nya 80-80, sekarang bila jadi YB, menurut apa yang saya paham di sini, mungkin jadi 120. Tidak pun dulu rumah 1, sekarang tinggal 5. Daripada 5 jadi 10. Daripada 10 kereta jadi 12 kereta. Daripada kereta yang sederhana besar, sekarang tiba-tiba jadi sangat besar. Kalau boleh dia beli kereta api dan kapal terbang sekali. Adakah itu yang dimaksudkan oleh Safi Afdal? Apa pendapat kamu semua? Mengulas mengenai pelaksanaan akta anti lompat parti, Safi bersetuju ia dilaksanakan karena dapat mengekang ahli politik daripada terus melompat parti demi kepentingan diri. Saya jatuh karena ada wakil rakyat yang melompat parti. Jadi saya tidak setuju dengan amalan seumpama ini. Jika mereka ahli politik yang melompat parti mempunyai pandangan berbeza dengan pemimpin, 3 tahun sekali diadakan pemilihan pucuk pimpinan parti. Jadi, gunakan landasan seumpama itu bukan dengan melompat, kata Safi Afdal. Saya kesal ada wakil rakyat yang ibarat menjual diri untuk mendapat jawatan, pangkat dan imbuhan. Akta lompat parti harus diperincikan dan diperhaluski sebagai salah satu tegahan atau pencegahan buat ahli politik tidak bertindak sewenang-wenangnya, tegas Safi Afdal. Menjawab isu memorandum MOU antara pihak kerajaan bersama Pakatan Harapan PH, Safi melihat masih tiada perubahan yang berlaku setelah hampir sebulan ia dimeterai. Safi Afdal mengatakan, saya tidak menandatangani MOU dan saya tidak nampak sebarang perubahan yang berlaku dan rang undang-undang juga belum dikemukakan lagi. Saya juga tidak nampak kerangka yang ada dalam jangka masa pendek ini, kata beliau. Jadi, apa pendapat kamu semua? Isu yang paling hangat hari ini, apabila Safi Afdal sendiri mengatakan, perlu digantung keahlian dan tidak boleh bertanding, jangan kasih bertanding lagi. YB yang lompat parti ini bikin rusak saja politik dan pentadbiran negara. Tidak mustahil satu masa akan datang, beberapa minggu, beberapa bulan, beberapa tahun, lompat lagi, tidak puas hati, lompat lagi, tidak dapat ini, lompat lagi, tidak dapat itu, lompat lagi, tidak puas hati tentang kepemimpinan, lompat lagi. Seperti Safi Afdal katakan, setiap 3 tahun ada pemilihan. Kenapa tidak masa itu kau tumbangkan yang kau tidak suka itu melalui cara yang betul, bukan tumbangkan rakyat melalui pengkhianatan mandat. Balik mandat rakyat yang dikhianati. Yang tumbang bukan kamu bosku, yang tumbang itu sebenarnya adalah rakyat. Sekian dulu isu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Setiap daripada komen Anda amatlah dihargai. Tinggalkan juga tanda like dan tekan butang subscribe.
Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi, bye-bye.